Okey, Assalamualaikum. Bersama saya Cikgu Najib dalam channel Science Live Production. So, untuk video kali ini adalah kesinambungan daripada video kelas PDPR saya yang dijalankan semalam, iaitu tentang penyesuaian 4 jenis tumbuhan dalam habitat mereka. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita tengok. Kita ada 4 jenis tumbuhan seperti yang kita pernah belajar dalam kelas kita yang semalam, iaitu kita ada halophyt, kita ada hydrophyt, kita ada mesophyt, kita ada xerophyt, bergantung kepada habitat tumbuhan tersebut. Okey, kita pergi kepada tumbuhan yang pertama yang duduk di kawasan habitat yang kaya dengan garam dan sedikit kandungan oksigen. Jumlah airnya pun adalah air yang masin. So, tumbuhan ini kita panggil dia sebagai tumbuhan xerophyt. Tumbuhan xerophyt yang ini dia hidup di dalam kawasan yang sangat masin lah. Sebab dia adalah kawasan pertembungan. Tengok kat sini, pertembungan air tawar dan juga air laut. Okey. Selain daripada itu, contohnya adalah pokok bakau. Selain daripada pokok bakau, dia ada contoh lain juga. Dia ada contoh seperti pokok nipah. Okey, kita tengok yang ada di atas saya sekarang ni. Ini adalah contoh pokok nipah. Pokok nipah ni dia duduk dekat habitat dekat kawasan paya lah, pertembungan air laut dan juga air sungai. So, kawasan ni basically masin. So, apa yang dibuat untuk menyesuaikan diri dia di dalam persekitaran tersebut? Hari ini kita nak fokuskan kepada daun dia. Apa yang difokus? Apa yang dia ubah suai pada daun dia sehingga dia boleh survive di kawasan yang sebegini. Kawasan yang sangat survival mode dia tinggi lah kan. Okay. So, kita tengok sikit daun dia. Ada tak daun dia kat sini? Okay, kita tak apa. Kita cuba tengok yang lain. Ini dia. Ini contoh di bahagian dalam air. So, kita tengok macam mana. Ini bahagian akar dia lah. So, kalau awak tengok dekat atas tu macam mana dengan daun dia. Daun dia tak banyak pun. Daun dia sikit je. Sebab tak boleh banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti kehilangan air tu lebih banyak. Sebab berlakunya proses transpirasi dan sebagainya. Jadi, daun dia taklah banyak sangat. Kuantiti dia tak banyak sangat. Okey. Kita nak tengok, okey, ni dia punya daun lah. Nanti kita tengok, kita zoom sikit apa yang ada pada daun ni. Okey, sekejap. Saya setting. Okey, untuk daun pokok yang duduk dekat kawasan yang paya bakau ni, dia mesti ada modification sikit lah. Kita tengok daun dia, apa yang dia boleh buat. Okey. Cuba kita tengok dekat sini. Ini adalah daun dia. Daun pokok bakau. So, apa yang dapat kita perhatikan dekat sini adalah kalau awak tengok dia ada structure yang macam ni. Ada bintik-bintik ni. Apa ni? Ini adalah garam. Garam yang berlebihan. Excessive, berlebihan. So, dia ada kelebihan lah. Sebab daun pokok bakau ni dia boleh mengeluarkan garam yang berlebihan. Sebab dia ada satu struktur di bahagian daun ni, satu struktur yang berfungsi untuk mengeluarkan garam yang berlebihan. Dinamakan struktur tersebut sebagai hidatot. Hidatot. So, hidatot ni tadi dia berfungsi untuk mengeluarkan garam yang berlebihan. So, ini salah satulah modification yang dilakukan oleh tumbuhan paya bakau ni tadi. Okey, selain daripada tu, apa yang dia buat? Kita tengok dulu struktur daripada segi mikroskop dia. Kita zoom ke bahagian dalam. Apa yang dia boleh buat? Okey, ni dia. Okey. So, kalau kita tengok dekat sini, kalau nampak tak? Ni kan dia. Cikgu zoom sikit. Cikgu besarkan sikit dia. Okey, ini adalah keratan rentas bagi daun yang duduk di kawasan yang panas lah. Actually, yang panas. Tapi dia tulis kat sini xerophyt. Tetapi sebenarnya, mostly tumbuhan paya bakau ni, dia mempunyai
stoma yang hampir sama dengan tumbuhan yang duduk di kawasan padang pasir. Iaitu apa perbezaan dia? Dia ada sunken stoma. Dekat situ. Yang ini kita panggil dia sebagai sunken stoma. Stomata bolehlah Okey, apa fungsi sunken stomata ni? Dia adalah untuk mengelakkan kehilangan air yang lebih banyak. Seperti tumbuhan-tumbuhan lain yang duduk dekat kawasan seperti mesophyte, hydrophyte, tumbuhan-tumbuhan tersebut dia mempunyai stoma yang biasa. Stoma yang ada dekat bahagian sini. Dia dekat bahagian bawah je. Tapi lain dengan tumbuhan yang duduk dekat persekitaran yang sangat panas seperti kawasan payu bakau ni, dia nak mengelakkan kehilangan air, dia akan sembunyikan stoma dia. Stoma dia akan duduk dekat kawasan dalam ni. Tu special dia akan sembunyi. Supaya apa sembunyi? Supaya dia dapat mewujudkan satu persekitaran yang lembap. Dekat mana persekitaran yang lembap tu? Cikgu highlightkan kat sini. Dekat sini warna biru ni. Warna biru ni adalah persekitaran yang lembap. Sebab apa? Yang panas dekat luar ni. Dekat luar ni yang panas. Dekat sini yang panas. Dekat sini adalah yang panas. Dekat luar ni panas. Tetapi dekat bahagian dalam ni dia tak panas. Sebab dia sembunyikan kelembapan dekat kawasan dalam ni. Yang cikgu tengah label dengan anak panah. Dekat kawasan ni yang dia sembunyikan kelembapan dia supaya dapat mengekang kehilangan air berlebihan melalui proses transpirasi. Okey, selain daripada tu, apa lagi yang dilakukan oleh tumbuhan halophyte ini, iaitu tumbuhan yang duduk dekat kawasan habitat payu bakau? Dia mempunyai lapisan kutikel yang tebal. Kat sini kan ada satu lapisan luar, lapisan kutikel. Lapisan kutikel tumbuhan ni adalah tebal. Lapisan lilin dia tebal untuk menghalang kehilangan air yang berlebihan. Supaya dia tak nak air tu tersejat. Sebab dia kan terdedah kepada matahari, so dia tak naklah tersejat. So seperti itulah. Inilah sedikit sebanyak penyesuaian yang dilakukan oleh tumbuhan halophyte. Okey, kita tengok macam mana keadaan kutikel dia. Kutikel dia macam ni. Ni kutikel dia tebal kutikel dia tebal. Okey, lepas tu bawah kutikel dia ada apa? Ini cikgu lukiskan untuk awak. Bawah kutikel standard dia ada epidermis atas. Ni untuk daun. Untuk daun di kawasan yang payu bakau. Selepas dia ada epidermis atas, dia bahagian bawah dia ada mesofil palisade. Mesofil palisade macam biasa, mesofil palisade. Selepas mesofil palisade ada apa? Mesofil apa? Cuba teka. Mesofil. Dia ada mesofil berspan. Mesofil berspan. Mesofil berspan ni dia ada A space dia lah. So dia disusun longgar. Memudahkan pertukaran gas yang berlaku ketika proses fotosintesis. Dan di bawah, bahagian bawah sekali lagi dia ada epidermis bawah. Tetapi macam cikgu cakap tadi, epidermis bawah dia akan modified sikit. Dia akan jadi macam ni. Ini yang dinamakan sunken stomata. Sunken stomata. Sunken stomata. Iaitu stomata dia tersembunyi. Sunken. Minta maaf. Sunken stomata. Sunken stomata. Supaya apa? Supaya mengelakkan kehilangan air yang lebih banyak. Jadi kat kawasan ni adalah lebih lembap lah. Kandungan air dia lebih tinggi. Dekat kawasan sini yang bawah ni, yang luar ni, ini kawasan kelembapan air yang sangat rendah. Kelembapan air rendah. Dekat dalam stoma ni, dalam sunken stomata ni, kelembapan air tinggi. Sebab apa? Sebab molekul-molekul air dia akan bertukar menjadi uap air dan dia duduk sebentar di kawasan sunken stomata ni sebelum dia disingkirkan secara perlahan-lahan ke luar daun. Itulah bagaimana tumbuhan di kawasan payu bakau survive. Okey, cikgu harap faham yang ini. Okey, sekarang ni kita tengok pula kawasan ataupun tumbuhan yang hidup di kawasan payu bakau. Di kawasan mana Kita nak tengok di kawasan ni lah. Di kawasan
hydrofit, tumbuhan-tumbuhan hydrofit, iaitu tumbuhan-tumbuhan yang hidup di kawasan yang kaya dengan air. Yang habitatnya banyak air lah, seperti tumbuhan ni lah. Nama dia tumbuhan lili, pokok lili, pokok apa lagi, macam-macam lah yang duduk pokok keladi bunting, teratai. Pokok-pokok ni dia duduk dekat kawasan yang kaya dengan air. So kita tengok satu dulu. Tengok daun dia. Cuba awak tengok pada bahagian daun. Macam manakah struktur daun bagi tumbuhan hydrofit ni? Sekejap. Dia zoom. Okey. Bentuk daun dia adalah leper dan lebar. Kenapa leper dan lebar? Sebab daun dia tak banyak. Bila daun dia tak banyak, dia kenalah dia play macam ni tapi tak apalah. Dia kenalah mempunyai luas permukaan yang besar. Sebab luas permukaan yang besar dapat menyerap lebih banyak cahaya matahari. Itu yang pentingnya dia berbentuk lebar dan nipis. Kenapa dia nipis? Sebab dia tak nak ada cahaya, susah nak tembus ke bahagian mesofil palisad. Jadi dia tak nak tebal-tebal sangat. Dia nipis dan lebar. Itu adalah ciri-ciri yang ada pada daun di kawasan ataupun tumbuhan-tumbuhan halofit. Okey, kita tengok kat sini. Tumbuhan-tumbuhan halofit, dia duduk dekat mana? Kita tengok buku teks, dia ada cakap dekat sini. Dia hidup di habitat yang berair. Sama ada dia duduk atas permukaan air ataupun tenggelam di dalam air. Kalau dia duduk atas permukaan, sebagai contoh, teratai, lili dan juga keembong. Tetapi kalau dia duduk di bahagian bawah permukaan air, contohnya seperti hydrilla, elodia dan juga enconia sebagai contohlah. Okey, so kita tengok apakah pengubahsuaian yang dilakukan oleh tumbuhan hydrofit ni tadi. Okey, kita tengok Okey. So ini adalah pokok yang duduk di kawasan yang berair ataupun tumbuhan ni dikenali sebagai tumbuhan hydrofit. So apa yang jadi pada daun dia? Daun dia adalah floating leaf. Maksudnya daun dia mempunyai ruang udara ataupun air space. Air space dia sebab dia diperbuat daripada apa? Dia diperbuat daripada tisu parenchyma. Dia ada banyak air space di dekat bahagian mesofil berspan dia. Jadi itu yang menyebabkan dia boleh terapung. Selain daripada itu, daun pokok yang duduk dekat kawasan yang hydrofit ni tadi, kawasan yang banyak air, daun dia adalah nipis, lebar. Untuk apa? Untuk serap cahaya matahari dengan lebih efisien. Bila dia dapat serap cahaya matahari dengan lebih efisien, maka apa yang berlaku? Kadar fotosintesis juga akan meningkat. So itulah tujuan kenapa dia adalah lebar dan dia adalah nipis. Itu daun dia, fungsi dia. Okey. Kita tengok ada tak pokok lain? Okey, tak, bukan. Kita tengok pokok lain. Okey, tak ada. Kita tengok struktur daun dia menggunakan mikroskop bagi tumbuhan yang bersifat hydrofit, yang duduk dekat kawasan air ni tadi. So apa kelebihan yang daun dia ada? So kalau kita tengok dekat sini, biasanya tumbuhan-tumbuhan lain stoma dia dekat bahagian bawah daun, tetapi untuk tumbuhan hydrofit, stoma dia dekat bahagian atas. Stoma dekat bahagian atas daun, di bawah epidermis atas. So kenapa ini berlaku? Sebab macam dalam gambar tadi, kita tengok balik gambar tadi. Okey, ni gambar dia tadi kan. Dia duduk dekat atas air. Jadi bila dia duduk atas air, bayangkan kalau stoma ni ada dekat bawah ni, dekat sini, stoma ni ada kat sini, ada kat bahagian bawah.
macam mana dia nak melakukan pertukaran gas? Macam mana dia nak buat gas exchange? Boleh ke dia buat? Macam mana dia nak buat? Sebab gas tu tak dekat bawah ni mana ada gas? Bawah ni kan air kan? Gas nak masuk pun susah, lalu stoma di bahagian bawah. Gas nak keluar pun susah sebab ada air. So mustahil dia akan buat stoma dia dekat bahagian bawah daun. Jadi stoma tu perlu ada di bahagian atas daun. So adakah dia ada cuticle? Yes, dia ada cuticle. Tetapi dia ada thin cuticle. Cuticle dia nipis je. Tak perlu tebal-tebal. Sebab dia ni hidup dekat kawasan yang banyak air. Dia kata kalau air dia hilang sekalipun melalui proses penyejatan ataupun transpirasi, dia cakap apa? Dia kata, do I care? Dia kata, macam tu je. Sebab saya ada lebih banyak lagi bekalan-bekalan air dekat bawah saya. Saya duduk dekat dalam habitat yang penuh dengan air. So, buat apa saya nak fikirkan yang air ni akan hilang? So, dia tak kisah pun. Jadi, cuticle dia adalah nipis sahaja. So, ini adalah dia punya penyesuaian lah. Dia buat cuticle yang nipis. Stoma terletak di bahagian atas. Selain daripada tu, kita tengok dekat bahagian bawah daun dia, dekat bahagian mesofil bersepan, dia diperbuat daripada tisu apa? Tisu erenchyma. Tisu erenchyma ni adalah tisu yang banyak space, jadi meningkatkan keupayaan untuk dia terapung. Okey, dekat bahagian bawah pun dia ada cuticle untuk menghalang air masuk dan gas masuk di bahagian bawah lah. Bawah tu tak payah. Jadi sebab bawah ni kan dia dah kena air, so susahlah dia. So inilah yang dilakukan oleh tumbuhan-tumbuhan hydrophyte. Okey. So ada lagi satu tumbuhan Ada lagi satu tumbuhan. Kita tengok kat sini. Tumbuhan apa? Tumbuhan yang duduk dekat kawasan padang pasir seperti pokok kaktus. So kita tengoklah. So kita tengok pokok kaktus. Kita tengok sekejap Dia loading. Pokok kaktus ni biasanya dia tak ada daun lah. Biasanya dia tak ada daun. So kalau awak tengok dekat sini, pokok kaktus ni dia memang jarang ada daun. Sebab apa dia jarang ada daun? Sebab dia lagi duduk dekat kawasan yang sangat panas, lagilah dia tak nak ada kehilangan air melalui proses transpirasi. Jadi dia tak akan ada daun. So apa yang dia buat? Dia tukarkan daun tu kepada menjadi duri. So ada duri je lah. Thorn. Ada duri sahaja. Jadi kaktus ni dia tak ada daun yang jelas lah. Dia kebanyakannya ditukar kepada duri. So bila dia tukar kepada duri, apa yang berlaku? Kuranglah transpirasi, kuranglah kehilangan air itu tadi. So kita tengok kat sini contohnya. Okey, sekejap Cikgu akan try Google dekat sini. Kita cuba cari cactus leaf. Kita tak tengok dia punya stoma, cactus punya stomata. Sebab stomata cactus ni mesti dia lain sikit dengan stomata tumbuhan-tumbuhan biasa. So kita tengok apa yang specialnya. So ini adalah contohnya, ini adalah bahagian duri cactus. So kalau kita tengok dekat sini, bahagian duri cactus ni dia apa yang berlaku dia tak ada daun lah. Dia ditukarkan kepada duri. So ini untuk mengurangkan kadar transpirasi dan kehilangan air lah.
Kita slide je, kita tengok-tengok tumbuhan yang duduk dekat kawasan xerophyte. Kawasan-kawasan yang sangat panas ni. Macam mana struktur dia. So kita nak tengok struktur dalam dia macam mana. So kita type kat sini. Kita nak tengok struktur sunken stomata dia. Cikgu type sunken stomata. So apa yang berlaku? Okey. So ini adalah tumbuhan xerophyte. So kalau kita tengok dekat sini, cikgu download. Okey, cikgu bawa pergi notes. Okey, lepas tu cikgu letak kat sini. Okey, jom kita tengok dan kita kaji daun yang dimiliki oleh kaktus ni tadi. So macam cikgu cakap, kalau dia dekat padang pasir, kadar kehilangan air dia adalah lebih tinggi. Jadi apa yang dia perlu buat? Dia perlu mempunyai sunken stomata. Stomata yang tenggelam. Sunken stomata. So dengan adanya sunken stomata ni tadi, dia boleh kita panggil dia boleh meningkatkan kadar kelembapan di kawasan stomata. Selain daripada dia dapat mengurangkan kehilangan air. So stomata ni dia tidak terdedah kepada persekitaran secara terus. Malahan stoma tu dia akan disembunyikan di bahagian dalam daun. Ini antara dia punya penyesuaian lah. Selain itu dia mempunyai apa tu yang cikgu label tu? Dia mempunyai lapisan kutikel yang sangat besar. Yang sangat besar. Nanti awak cakap pula, cikgu, mana ada kaktus ada daun? Macam mana dia boleh dapat gambar yang macam ni? Tak semestinya tak ada daun. Ada pokok yang ada daun juga yang duduk dekat padang pasir ni, yang duduk dekat kawasan panas. Contohnya apa? Contohnya pokok kurma, kan? Boleh juga duduk dekat kawasan yang panas ni. Tak semestinya kaktus je hidup dekat padang pasir. Okey. Itu contoh dia lah. So ini yang ada pada xerophyte yang hidup di kawasan yang panas. Okey, kita tengok tumbuhan yang hidup di iklim yang sederhana. Airnya cukup, udaranya cukup dan dia tidak terlalu panas. So inilah dia yang awak dah biasa tengok. Cikgu akan masukkan gambar daun bagi tumbuhan mesophyte. Ini adalah tumbuhan mesophyte. Tumbuhan mesophyte ni tumbuhan yang biasalah, yang hidup dekat kawasan iklim yang sederhana macam kat Malaysia, macam pokok mangga, pokok manggis, pokok durian, pokok rambutan dan sebagainya, nangka. Pokok-pokok ni dia duduk kat kawasan yang iklim sederhana macam kat Malaysia. So apa yang dia ada adalah yang kita selalu belajar lah. Dia ada kutikel yang sederhana, dia ada epidermis atas, mesofil balisan, mesofil berspan, dan dia ada sel pengawal, dan dia ada stoma yang tidak bersifat sunken, stoma yang tidak tenggelam, stoma yang berada di bahagian epidermis bawah dan terdedah terus kepada keadaan sekeliling. Ni keadaan sekeliling dia kat sini. So dia terdedah kepada keadaan sekeliling. So dekat sini dia melakukan proses transpirasi dengan kadar yang normal lah. Dengan kadar yang normal. So dia punya mesofil berspan juga diperbuat daripada erenchima juga. Ini adalah penyesuaian daun dia lah yang biasa. Dia ada stoma dekat bahagian bawah, dia ada kutikel dekat bahagian atas untuk menghalang penyejatan air dan menghalang kehilangan air secara berlebihan. Selain daripada tu, dia mempunyai daun yang banyak. Bagi pokok-pokok yang hidup dekat kawasan yang sederhana ni seperti pokok rambutan, daun dia memang banyak. Daun dia banyak dan disusun mengikut corak mozaik. Apakah itu corak mozaik? Corak mozaik macam ni lah. Daun 1, daun 2, daun 3, daun 4. Lepas tu dekat bahagian bawah pula, daun disusun sekali lagi. Daun 5, daun 6, daun 7, daun 8. Ini dipanggil susunan mozaik. So ada lagi daun tu disusun dekat bahagian sini pula.
So apa tujuan disusun secara mozaik ni adalah supaya setiap daun tu mendapat jumlah cahaya matahari yang maksimum untuk proses fotosintesis. So daun untuk tumbuhan mesofit ni memang banyak untuk meningkatkan kadar fotosintesis dan dia tidak mengalami kehilangan air yang sangat tinggi seperti tumbuhan yang hidup di kawasan habitat yang panas iaitu xerophyte. Xerophyte dia hidup kat kawasan panas, jadi dia tak boleh ada daun yang banyak. Sebab kalau dia ada daun yang banyak, dia akan kehilangan air yang banyak. Untuk tumbuhan mesofit tak kisah. Sebab dia sederhana je. Jadi dia kena ada banyak daun lah. Bila ada banyak daun, dia boleh buat fotosintesis, maka dia boleh buat buah lah. Jadi buah tu kan hasil daripada fotosintesis. So ini adalah contoh lah keempat-empat ni. So habis bab yang ke-7 tingkatan 5 untuk subjek biologi. Kita ada, cikgu ulang balik, kita ada halofit, hidup dekat kawasan apa? Hidup dekat kawasan paya bakau yang tinggi kandungan garam dia. Okey, kita ada tumbuhan hydrofit yang duduk dekat persekitaran berair seperti kolam, tasik, sungai dan sebagainya. Contohnya teratai dan juga elodia. Okey, tumbuhan mesofit adalah tumbuhan yang hidup dekat kawasan yang sederhana, iaitu kawasan yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu berair. Dan airnya sentiasa mencukupi. Okey, kebanyakan tumbuhan ni adalah seperti tumbuhan-tumbuhan yang ada kat Malaysia. Pokok mangga, kelapa sawit, bunga raya, getah, rambutan dan sebagainya. Okey, jenis pengelasan tumbuhan berdasarkan habitat yang terakhir adalah xerophyte. Xerophyte ni adalah tumbuhan yang duduk dekat kawasan yang sangat panas dan kering. Sebab apa dia kering? Sebab dia tak ada air. Air dia sangat minimum. Jadi bila dia sangat minimum, jadi dia sangat panas lah, tak ada air. Dia kena buat penyesuaian. Kawasan-kawasan ni adalah seperti kawasan padang pasir. Contoh-contohnya kaktus dan pokok kurma. Okey, itu saja dan cikgu harap cikgu dapat menjelaskan dengan baiklah kepada awak. Dan jika awak ada soalan, bolehlah berbuat demikian dengan menaip di kawasan komen. Awak type kat kawasan komen, nanti cikgu akan reply dan cikgu akan cuba jawab. Okey, itu sahaja daripada saya, Cikgu Najib. Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.